Kita qadar kita perbuatan Allah yang sangat kudrah. Mereka puak qadariyah ni perbuatan Allah yang sangat kudrah. Apa dia perbuatan Allah yang sangat kudrah? Perbuatan Allahnya jadikan kudrah di diri hamba. Itu qadar perbuatan Allah. Sekarang qadar perbuatan Allah. Hak kami kenal betul lah. Qadar perbuatan Allah apa? Allah menjadikan kudrah yang baharu pada diri hamba. Itu qadar perbuatan Allah. Itu perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Apabila di diri hamba sudah ada kudrah yang baharu, kudrah yang baharu ni pula yang beri bekah. Ni qadar kudrah baru ni beri bekah. Jadi puak ni puak apa? Puak qadariyah. Puak yang berpegang qadar kudrah hamba yang beri bekah. Itu nama qadariyah. Di nama-nama, letak nama ni. Tapi dalam bab qadariyah ni, dia ada satu lagi qadariyah. Tapi qadariyah satu lagi tu jarang disebut lah tu. Itu dia panggil qadariyah qadimah. Qadariyah yang lama. Atau qadariyah mutaqaddimun. Qadariyah al-ula. Itu timbul di awal Islam. Itu timbul sebelum Imam Syafi'i lagi. Timbul qadariyah ni. Ini qadariyah ni bab takdir. Qadariyah ni menafikan takdir iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni qadariyah ni. Pada ni satu qadariyah, qadar takdir. Jadi qadar takdir ni sebab itulah dia qadar ini, takdir ni pergi kepada iradah pun satu pandangan, pergi kepada kudrah satu pandangan. Faham tak ni? Kan kita qadar qadar ni kan dua jalanan. Satu jalanan Imam Asy'ari, qadar itulah perbuatan kudrah. Pandangan Imam Maturidi, qadar itulah kehendak iradah. Dia pergi situ. Dia qadar qada ni ulama berselisih pandangan. Apa makna qadar, apa makna qada. Dia bahas panjang ni. Tapi dari segi ahli lughah, ahli bahasa, mereka lebih setuju qadar itu pergi pada iradah. Qada barulah pergi pada kudrah. Ini ahli lughah lah. Mereka lebih juing dengan Maturidiyah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka terima jalanan Imam Asy'ari. Iradah tu qada, kudrah tu qadar. Faham tak? Kita macam mana? Sini qadar qada ni. Jalanan Imam Maturidi. Qadar, iradah, qada, kudrah Allah. Asy'ari, qada tu iradah. Qadar tu barulah pergi pada kudrah perbuatan Allah. Jadi kalau Maturidi qadar qada, kalau Asy'ari qada qadar. Hati ya. Ni pun kena faham ni. Orang pun elok. Sebab kita bukalah, orang mengajar sama, buka kitab sama, buka buku sama, kita akan jumpa dua. Qadar qada, qada qadar. Tu saya biasa sebut buku Tauhid Dar. Buku Tauhid Dar tu jauh satu jauh dua je qadar qada. Jauh 4 jauh 5 tu qada qadar. Jauh 5 tu qada dibuat ilmu. Jauh 5 qada dibuat ilmu, kita buat iradah. Jauh 5 hak sekolah Dar, hak di Terengganu kita ni lah. Darul Taqwa, Darul Ihsan, Darul Salam, Darul Iman tu kan. Jauh 5 qada ia letak di ilmu, ia letak di iradah. Tapi jauh 1 jauh 2 qadar qada. Qadar tu iradah, qada tu kudrah. Dia tukar situ. Dah ni. Tak tahulah. Takut derajah-derajah ni. Awak buat buku jauh 1, awak buat buku jauh 2. Awak buat masing-masing. Lepas tu himpun. Jadi tak kelas tak derajah ada buku tauhid. Tapi dalam tu betul-betul tu. Akhir jauh 5 qada qadar, qada gi ilmu pula, bukan iradah. Itu satu pandangan. Tapi biasanya qada iradah. Sebab Allah perbuat akan barang Allah kehendak. Fa'alul lima yuri kan? Ma yuri.
Allah melakukan akan barang yang ia kehendak. Qada iradah, ia kehendak. Yang Allah kehendak sebagaimana Allah mengetahui bagi pada ilmu. Kalau kita baca surah Yasin tu kan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun tu Allah perbuat. Iza arada bila telah menghendaki, iradah tu. Arada yuridu iradatan, tu iradah, bukan ilmu. Tapi ada pandangan qada tu ilmu. Tapi ilmu dengan iradah dia berlaziman. Dia sama je. Tapi biasanya qada pergi pada iradah. Tapi buku dar tu jauh 5 qada pergi pada ilmu. Jauh 1 jauh 2 bukan qada qadar dan qada. Kalau buku pasti tajuk dia peribadi Islam, peribadi Muslim. Tajuk dia peribadi Muslim. Di dalam tu qadar qada. Qadar diterjemah apa? Ketentuan azali. Qada pelaksanaan ketentuan. Faham pelaksanaan ketentuan? Tu pasti tahun 6 tu. Peribadi Muslim. Jadi qadar ketentuan azali. Qada pelaksanaan ketentuan. Tu Maturidi gitu. Cuma yang saya muskilnya, ni muskil. Orang buat buku tu lah mudah, kita nak muskil pula dah. Buat buku pasti saya muskil. Muskil jadi. Lepas tu cikgu pastilah jauh pula. Saya muskil gitu je. Lama dah saya muskil. Yalah, qadar ketentuan azali. Qada pelaksanaan ketentuan. Berarti qada ada. Tapi tajuk dia beriman dengan qada dan qadar. Apa bertajuk gitu? Tak, tajuk dia beriman dengan qada dan qadar. Kalau tengok ada tajuk Asy'ari. Hati dia muskil. Kenapa tajuk dengan bawah tu dia lari? Dia tulis Rumi. Dia tulis Rumi. Rumi, saya memang Rumi dah. Kan di buku peribadi Muslim tu kan Rumi kan. Dia tulis Rumi. Beriman dengan qada dan qadar. Qada qadar. Dia pun turun bawah. Dia turun bawah. Hak qadar ni dia boleh alik kiri, hak qada dia boleh kanan. Hak atas tu beriman dengan qada belah kiri, dan qadar belah kanan. Faham tak ni? Kena tulis. Tak ada ibu. Beriman dengan qadar belah kiri tau. Tukar kiri kanan ni. Qada belah kiri, qadar belah kanan. Tu tajuk besar. Dia pun turun bawah. Qadar ni dia balik kiri pula dah. Qada dia balik kanan pula, dia tukar. Lepas tu qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Kata apa pula ditukar tajuk dengan bawah tu. Tajuk tu Asy'ari, bawah tu Maturidi. Dia ambil dua tu. Kata separuh-separuh ni. Asy'ari separuh, Maturidi separuh. Beriman dengan qada Asy'ari. Bawah tu qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan Maturidi. Pandai tu. Jangan budak tahun 6 pun Asy'ari Maturidi tahu kan. Qadar Asy'ari, tu qadar Maturidi. Mana kita pun kena faham situ, sebab kita akan jumpa tak sama. Saya pernah bicara qadar. Saya pergi pada qadar mubram mu'allaq. Adalah moci akak tanya, Ustaz saya nak tanya Ustaz. Ustaz sebut qadar mu'allaq mubram. Kami belajar qada mu'allaq mubram. Hak tulis je. Saya sebut tu jalan Maturidi. Hak makcik tanya tu jalan Asy'ari. Saya bicara qada mu'allaq mubram hak luh mahfuz. Badan ni. Hak makcik tu kami bukan qada mu'allaq mubram. Tu Asy'ari. Kenapa dia tanya? Sebab dia sudah muskil. Dia belajar lain. Saya sebut lain. Dia muskil lah. Dia belajar qada mubram mu'allaq. Yang saya sebut qadar mubram mu'allaq. Ni muskil lah. Tak sama. Jadi hak ni pun kena tahulah, kena tahu. Tidak ada keliru kita. Dan saya sendiri pun tak boleh nak kira. Ada tempat saya bawa qadar qada, ada tempat saya bawa qada qadar. Qadar qada Sulaiman Masjid Gelung Bilal.
qada qadar. Majid Kristen, majid Wakatan Besu, qada qadar. Saya sendiri pun. Sebab apa? Saya ikut mula-mula. Mula-mula ngajar macam mana di sini qadar qada ke qada qadar. Adalah seorang suara kuat. Saya pakai dia. Seorang je tapi dari suara dia kuat, orang lain tak bunyi. Hak mula-mula gigi tu saya tanya, sini qadar qada ke qada qadar. Adalah suara kuat. Qadar qada ustaz. Saya pakai dia. Akhirnya saya tiba di pening. Sini nak sebut macam mana sini? Dia pening dah lah tempat lain-lain. Mana atas orang mengajar pun. Mana satu tempat qadar qada, satu tempat qada qadar. Tu belum orang lain. Orang lain mungkin lain lagi. Macam tu dia buku dar tu. Jauh satu, jauh dua, qadar qada. Jauh pak jin menjadi qada qadar. Tapi dia jauh lain lah. Dia jauh lain. Sebab saya pernah mengajar adik dia ustaz sekolah. Bila saya terang-terang, ustaz yang mujuk, ustaz terang gitu. Kenapa? Saya muskil lama dah, dia kata. Muskil macam mana ustaz? Dah saya tengok buku-buku, ada qada qadar, ada qadar qada. Hak mana sebenarnya? Dia tak sebaik nak murid tak tanya, dia kata. Orang nak murid tanya, pandam, musing. Dia pun muskil sebab dia baca-baca qadar qada, dia baca-baca qada qadar. Jadi pun jadi hak mana betul? Betul kedua-dua lah. Jangan buat macam dalam satu radio tu. Orang beri satu program 1 jam. 1 jam. Tajuk dia qada qadar. 1 jam. Tajuk dia qada qadar, bukan rukun yang 6 perkara, hanya qada qadar. 1 jam. Dia mula-mula sebelum saya nak mulakan bicara, saya nak memperbetulkan dahulu. Tajuk qada qadar tu salah. Dia kata salah. Dan kalau salah, kenapa kamu tidak perbetulkan dengan penerbit yang hantar tajuk kepada kamu? Sebab orang masuk radio ni bukan siapa-siapa. Ustaz, ini tajuk. Bukan. Faham tak ni? Tajuk tu di awal dah. Makna yang dijemput ni kenapa? Homework. Homework dulu lah. Pak kerja rumah dah tengok nak susun bahan tu, bahan ni, bahan tu, bahan ni. Bukan kata pergi dalam radio tu ambil yang ni. Mana boleh gitu. Terkadang radio ni pula ada soalan dia pun kadang-kadang. Soalan tu pun diwi dah soalan tu pada tekan nak jawab tu. Soalan bocor, bukan soalan sungguh. Tu sungguh ni. Mana diwi pada penceramah tu soalan. Mana apa tu? Bukan soalan bocor gitu. Sedap ceramah begitu. Soalan bocor. Mana soalan tu ustaz cari jawapan. Katanya. Kalau tu kita tengok, jawapan dia kemah. Tak kemah apa? Soalan tu malah mana duduk tangan dia. Bukan soalan tu mari tiba-tiba. Tapi di awal tu dia kata saya nak memperbetulkan dahulu tajuk qada qadar salah. Yang betulnya qadar dan qada itu Maturidi. Qada qadar Asy'ari itu jumhur ulama. Kebanyakan ulama mereka ikut jalanan Imam Asy'ari, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali pun qada qadar. Cuma qadar qada ni ahli lughah mereka lebih setuju dengan qadar qada tu je. Tapi kesimpulannya hak rukun mek kenal qudrah iradah ilmu. 3 tu kesimpulan, tak lagi. Qudrah iradah ilmu. Jadi kita balik kepada hak qadariyah, hak permulaan dia timbul di awal Islam tu, mereka menolak takdir iradah qadar serta mereka menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tu kafir, tu kafir. Allah menjadikan manusia tapi Allah tidak menentukan apa yang akan dilakukan oleh manusia, dan Allah tidak mengetahui pun apa yang akan manusia lakukan. Sampai masa berlaku Allah baru mengetahui. Maknanya bagi qadariyah ni ta'alluq ilmu tanjizi hadis, Allah mengetahui yang baharu. Sebelum tu Allah jahil. Ni kafir. Ni kafir. Ni qadariyah ni kafir. Qadariyah ni jarang dibicarakan.
Sebab kita sebut secara itlaq, cara dok sebut qadariyah mana? Qadariyah ada dua. Qadariyah awal Islam, qadariyah hak timbul kemudian. Disebut qadariyah. Qadariyah ni. Qadariyah regu dengan jabariyah. Ni yang kita bicara ni. Disebut qadariyah je. Ni kena ni. Bagi dia itlaq, dia tak sebut qadariyah mana. Tapi kalau disebut qadariyah yang menafikan iradah dan ilmu, boleh. Qadariyah tu. Qadariyah kafir. Tu kafir sangat tu. Allah tak tahu. Allah tidak mentakdirkan iradah tidak ada dan Allah tidak mengetahui. Tu kafir lah. Ni qadariyah qudrah. Qadar qudrah. Apa dia qadariyah? Qadar qudrah. Qudrah yang baharu yang memberi bekah. Tu qadariyah. Qadariyah ni qadar qudrah yang baharu yang bekah dengan sendiri, tiada dengan qudrah Tuhan. Bukan qudrah Tuhan yang beri bekah, bukan qudrah Tuhan yang menjadikan. Tapi sebut di sini qudrah Tuhan ni, ni semua isnad majazi ni. Isnad majazi kena ingatlah. Yang beri bekah yang menjadikan bukan qudrah zat Tuhan yang bersifat qudrah. Bukan qudrah. Kalau kata qudrah Tuhan yang menjadikan, qudrah yang memberi bekah yang menjadikan, itu hanya majaz. Isnad majaz, majaz akli dia panggil, bukan hakiki. Hakiki sebenar qudrah yang mengadakan, tidak. Tuhan yang bersifat dengan qudrah yang menjadikan. Lepas tu kita cakap perbuatan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tak kata perbuatan qudrah, kehendak iradah, kita tak kata. Tapi kalau kata perbuatan qudrah, itu isnad majazi. Tak ada salah. Kehendak iradah tu, itu isnad majazi. Hak hakiki perbuatan Tuhan yang bersifat dengan qudrah. Kehendak Tuhan yang bersifat dengan iradah. Itu buah hakiki. Ada ni. Bahkan kalau berpegang dengan diri qudrah yang mengadakan bukan zat Allah, kafir pegang. Dia berpegang qudrah sifat yang ketujuh itulah. Diri qudrah itulah sifat yang ketujuh dan sifat 20 tu yang berkah, bukan zat Allah. Tu kafir terus. Ada ni. Tak macam mana kita kata qudrah Tuhan yang memberi bekah. Tu isnad majazi. Sama cakap asbab itulah. Macam cakap asbab lah. Sekarang bertenaga dah, boleh urus diri sendiri dah. Semua sandar pada asbab. Hakikatnya Tuhan belaka buat, bukan kerana kita bertenaga sihat. Tu cakap asbab tu. Dia macam tadilah isnad majazi juga. Qudrah Tuhan, bukan Tuhan yang bersifat qudrah. Itu betul. Di sini tiada dengan qudrah Tuhan. Tiada bekah dengan qudrah Tuhan, bukan qudrah Tuhan beri bekah. Ahli sunnah qudrah Tuhan beri bekah. Qadah dak. Qadah ni qudrah yang baharu membekah dengan sendirinya. Bekah dengan sendiri dengan tiada dengan qudrah Tuhan. Ni kalau kita mengaji wahdaniyah ni, keesaan pada perbuatan, ni dipanggil apa ni? Ni dipanggil apa ni? Qudrah yang baharu bekah. Jadi gini, qudrah Allah, qudrah Tuhan menjadikan qudrah yang baharu pada diri hamba. Kemudian qudrah yang baharu ni yang sambung, memberi bekah akan perbuatan hamba. Panggil apa? Qudrah Allah. Qudrah Allah ni isnad majazi lah. Mana kita cakap hakiki, Allah menjadikan sifat qudrah di hamba, qudrah yang baharu, tenaga. Sifat qudrah Allah, qudrah qadimah. Qudrah hamba, qudrah hadisah, qudrah yang baharu. Dan kita ambil hak kita ni, qudrah yang baharu. Jadi qudrah yang baharu, qudrah yang hadisah. Jadi Allah yang sifat qudrah menjadikan qudrah hadisah, qudrah yang baru pada diri hamba.
Kemudian kudrah hadisah tu terus baharu terus. Bekas dengan sendiri. Bukan Allah dah. Dia panggil apa gitu? Dia panggil berkongsi, bersekutu, bekerjasama. Dia panggil syirik. Syirik lah, berkongsi, bersekutu-bersama. Tapi ni dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Kalau kita ngaji wahdaniyah pada perbuatan. Keluar dua makna. Keluar dua sifat yang mustahil, kesyirikan. Mana kam muttasil pada perbuatan? Muttasil mana apa? Berhubung, bekerjasama, berhubung. Perbuatan Allah letak kudrah dia hamba, habis, siap. Kudrah dia hamba dia bekas. Apa? Separuh-separuh. Itu muttasil, berhubung. Hak munfasil, berasingan. Kudrah Allah buat siang, buat malam tak ada kaitan dengan hamba. Gerak diam hamba, semata-mata hamba, tidak berkait dengan kudrah Allah. Itu berasingan. Itu kafir ijma' ulama. Faham tak? Kudrah Allah, perbuatan Allah mana? Ni berlaku ni siang malam, keluar matahari apa semua, cerah gelap lahir manusia, mati manusia. Itu perbuatan Allah. Itu tak ada kait dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba kudrah yang baru ni. Gerak diam hamba, semata-mata perbuatan hamba, tidak berkait pun dengan Allah menjadikan kudrah yang baru di hamba. Semata-mata secara infisal, secara berasingan, suku-suku. Perbuatan Allah suku, tak ada kaitan dengan hamba. Perbuatan hamba suku, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Lepas ada kudrah iradah Allah, Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Ini kafir ijma' ulama. Dia panggil kam munfasil, berasingan. Munfasil kan berasingan kan? Pada berasingan, mak jaih munfasil, bukan berasingan. Satu kalimah. Mak wajib muttasil, pada satu kalimah. Ja'a pada satu kalimah, itu muttasil. Kalau buat bandingan ginilah, kalau buat bandingan, kita panjang je tauhid ni. Buat bandingan. Kalau kerja sebab kerja kita, kalau barang tu berat, kita akan angkat dua orang. Faham? Itu muttasil tu. Berkongsi, bekerjasama. Mu angkat sebelah, aku angkat sebelah. Itu muttasil, kerjasama. Hak munfasil macam mana? Barang ringan. Kamu angkat bagian kamu, kamu angkat bagian kamu. Kamu dengan kamu infisal, berasingan. Tak ada sangkut paut. Kamu siap akak, kamu boleh balik. Kamu siap akak, kamu boleh balik. Itu barang ringan je. Mana apa? Infisal, berasingan. Itu contoh. Nak faham muttasil dengan munfasil ni. Muttasil ni Allah letak kudrah pada hamba, kemudian kudrah hamba yang bekas. Ni apa? Bekerjasama pada satu perbuatan. Syirik dia bagi. Kan muttasil pada perbuatan, tidak wahdaniyah pada perbuatan, khilaf pada kafir. Pada khilaf pada kafir, satu mengatakan kafir gugur amal ibadah tidak sah. Satu mengatakan iman disah cuma berdosa besar, maka amal dia tidak gugur, masih lagi sah. Adapun hak berasingan ni kan munfasil pada perbuatan. Perbuatan Allah lah. Perbuatan hamba lah. Allah hanya melihat, Allah hanya mengetahui. Tapi gerak diam perbuatan hamba tak ada kaitan dengan kudrah Allah. Maka tu kafir ijma' ulama. Ni dak ni. Walaupun kudrah yang bahagi bekas dengan sendiri, tapi kudrah tu bagaimana? Kudrah tu bagaimana? Allah yang buat. Dia mana? Dia ada sikit sangkutan dengan Allah Ta'ala. Lepas tu pandangan muktamad tak menghukumkan kafir. Tapi ulama yang menghukumkan kafir tak terima ni, pandang kata tak kafir. Dia panggil ringan sangat. Ringan syirik itu tak kafir apa lagi? Ni hak mengkafirkan. Tapi itu ulama letak pandangan daif. Tapi pandangan ni kuat, dia punya hujah dia. Tapi ahli sunnah ni dia cermat. Nak kafir pun tengok juga. Kudrah yang baru yang bekas sendiri tu. Tapi kudrah yang baru ni mari mana? Mari mana kudrah yang baru ni? Allah yang bubuh, Allah yang jadikan, Allah yang letak. Kan ada sikit tu sakut dengan Allah Ta'ala tu kan. Dia tak menghukum kafir lah. Jadi amal ibadah dia tak gugur fil jumlah pada cara
pada jumlah pada cara kasar. Kau nak ditim boleh tak kena gitu. Jadi perbuatan Allah separuh, hamba pula jadi Tuhan. Tak kafir apa lagi tu. Tu kau nak perici tak sedap tu. Tapi pandangan muktamad tak boleh kafir. Sebab ada apa ni? Ada kaitan dengan kudrah Allah. Kudrah Allah, Allah ibarat kudrah menjadikan kudrah baharu pada tubuh hamba. Kemudian kudrah yang baharu dia bekas pula. Memanglah syirik gitu tu. Tapi kudrah yang baharu ni mari mana? Allah yang bubuh. Ada sikit tu. Ada sikit dibabitkan dengan perbuatan Allah. Lepas tu panggil muktamad tak hukum kafir. Tapi panggil tak terima. Kalau perici betul-betul syirik tu, memang dipanggil syirik juga. Tak kafir apa lagi makhluk yang bekas. Jadi Tuhan duduk mana? Makhluk yang boleh bekas segala-galanya. Perbuatan Allah letak tenaga jadi, letak kudrah, letak tenaga jadi hamba. Mana Allah Rabbil Alamin? Macam mana tuang? Macam mana suruh tugas pada makhluk? Tapi ingat baik, kau daerah ni sekarang ni banyak ni. Ni biasa dengar ni, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Kita dengan izin Allah juga, biiznillah, biiradatillah wa qudratih, biiznillah, biqadaillah wa qadarih. Dia biiznillah, Allah izin. Izin macam mana? Allah mengizinkan hamba bekas sebab Allah letak dah tenaga di hamba. Ni kaedah yang ni. Allah mengizinkan hamba bekas sebab Allah letak dah kudrah tenaga pada diri hamba. Allah mengizinkan obat menyembuhkan kerana dia obat Allah letak dah kandungan khasiat. Ni Allah mengizinkan hamba bekas sebab Allah letak dah kudrah tenaga di hamba. Allah mengizinkan obat bekas dengan kandungan khasiat yang Allah letak di obat. Ada ni. Tapi perbuatan hamba Allah buat ke? Dah. Allah mengizinkan, Allah biarkan, Allah benarkan. Tapi bukan Allah buat. Dah sembuh tu Allah buat ke? Dah. Sebab dia obat tu Allah letak dah kandungan. Allah pun mengizinkan, membenarkan, membiarkan kandungan tu menyembuhkan. Tapi Allah menyembuh. Dah. Ni. Ini bukan tauhid. Ramai orang faham gitu. Ingat baik. Saya pernah dengar orang bercakap. Dia bercakap, alhamdulillah dengan izin Allah semenjak makan ubat ni jadi sihat. Ni comel orang panggil cakap. Sebab apa? Ada alhamdulillah dengan izin Allah. Comel tu kan. Comel lah nak banding dengan Allah power obat. Obat ni mahal ni, hospital pakar beri Allah power sungguh, patut pun mahal. Telang sebutir penyakit dia macam cabuk getuh buang je. Boleh tak? Penyakit cabuk getuh. Mana getuh? Getuh cabuk getuh nah. Penyakit tu cabuk getuh buang. Hilang gitu je. Allah padanglah maha pun. Tak ada langsung. Alhamdulillah tak ada. Tak ada apa tu, pegang dia dengan Tuhan. Jangan mung ni. Apalah. Dia gembira sangat apa lupa ke Tuhan apa. Hak ni dak ni cakap comel. Alhamdulillah dengan izin Allah semenjak makan ubat ni jadi sihat. Okey. Dia pergi sambung pula. Dia ceramah bukan ceramah, dia sambung. Allah mengizinkan obat yang Allah jadikan bagi kandungan menyembuhkan penyakit saya. Mana pula? Sebenarnya dia semula. Dan sekarang ni nak tanyalah, yang sebenar-benar sembuh ni Allah buat ke obat yang buat? Obat lah, tapi obat pun kerana Allah letak kandungan pada obat. Iyalah, Allah letak kandungan pada obat, betul. Sekarang ni yang menyembuhkan obat ke Allah Ta'ala. Obat pun Allah mengizinkan sebab Allah letak dah kandungan di obat. Iyalah, obat ke Allah menyembuhkan. Dia tahu obat lah, tapi dengan izin Allah. Ni tak betul, syirik gini. Cakap comel dah, pegangan tak betul. Dia kata dengan izin Allah tu comel dah cakap. Tengok Allah mengizinkan, membenarkan sebab Allah letak dah kandungan di obat. Kalau Allah tidak jadikan kandungan di obat tu, tak jadi apa obat ni.
Kan obat ni kandungan berbeza kan? Ke sama? Kan obat kan? Bulat leper. Warna sama? Tak sama. Jangan ikut dang itu. Tak sama. Kandungan tak sama. Jadi dia obat ni ada kandungan ni untuk kencing manis. Obat ni kandungan ni untuk darah tinggi. Kandungan ni bagaimana? Allah yang jadikan. Sampai masa kandungan tu yang menstabilkan kencing manis, yang menstabilkan darah tinggi. Obat tu bukan Allah. Ni mensyirikkan Allah pada perbuatan, tapi itu bukan qadariyah. Itu dia panggil mazhab tabaiin, atau mazhab lain, tapi pesen dia sama qadariyah. Pesen sama, tapi puak lain. Qadariyah ni hanya kudrah hamba. Qadariyah hanya kudrah hamba bekas. Adapun kandungan di obat menyembuhkan, kekuatan di nasi mengenyangkan, kekuatan di air menghilangkan dahaga, itu bukan qadariyah, itu mazhab tabaiin atau mazhab lain. Cuma pesen dia hampir sama, tapi mazhab yang berbeza nama dia. Terpesong ni sama juga, akan mutasir juga lah tu, khilaf pada kafir juga. Kelas tauhid kita hari ni. Nabi masa dah. Kita nak beritahu kat mana ni? Yang ni perbuatan yang ada i'tiqad oleh mereka itu kudrah yang baharu, memberi bekas dengan sendirinya. Tiada, yakni tiada beri bekas dengan kudrah Tuhan. Ini qadariyah. Maka jatuh ia, berlaku ia, ujuk mereka itu sebab tiada ingat akan minnah kurnia Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bahawasanya ahli sunnah tiada menegahkan ujuk pada tiap-tiap amal hingga ditentu akan dia dengan menyebutkan minnah, maka menegahkan ujuk. Mana kita berhenti tengah tu lah. Maka jatuh ia, berlaku ia, ujuk mereka itu qadariyah. Sebab ujuk? Sebab bukan perbuatan Allah, perbuatan kudrah yang baharu yang ada di hamba yang bekas pada belajar, gerak diam pada belajar, gerak diam pada amal. Itu perbuatan kudrah hamba sendiri, bukan kudrah Allah yang bekas. Maka tak ada lah minnah di situ, tak ada nikmat kurniaan daripada Allah. Maka mereka akan ujuk pada amal ibadah mereka. Wallahu a'lam.